السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah muslimin dan muslimat sekalian yang ada kesempatan masa, marilah sama-sama kita meluangkan sedikit masa di antara 24 jam yang Allah kurniakan kepada kita untuk kita melapangkan dada, untuk kita melapangkan telinga kita, untuk kita terima peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, tazkirah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar, pada saat tuan-tuan boleh melihat saya di depan ini, masih ada lagi manusia, kalau kita pergi ke Brickfield sana, mempunyai mata sama seperti kita. Matanya sama, celik seperti kita, tetapi keluar tongkat. Buta matanya tuan-tuan. Tak sama seperti kita hari ini, yang ada dalam masjid hari ini. Mata sama seperti orang buta tapi boleh nampak. Begitu juga kita mempunyai telinga, dapat kita mendengar apa kata-kata saya, dapat kita mendengar bacaan imam tadi. Tetapi di luar sana ada juga manusia yang sama juga mempunyai telinga yang sama bentuk macam kita. Tapi bila kita pergi berbual dengan dia, dia tak dengar tuan-tuan. Dia tak boleh dengar apa yang kita cakap. Maka dia tidak diberikan oleh Allah nikmat pendengaran itu. Begitu juga kita pada hari ini. Saya dapat berkata-kata di depan ini. Tuan-tuan boleh berkata-kata ketika saya berkata-kata. Bermakna kita mempunyai mulut dan kita mempunyai peti suara yang boleh mengeluarkan suara. Sedangkan hakikatnya di luar sana tuan-tuan, ada orang punya mulut yang sama seperti kita. Kadang-kadang giginya lebih putih daripada gigi kita, bibirnya lebih merah daripada bibir kita. Tetapi bila kita ajak berbual, bila mana kita tegur dia, tak boleh suara tuan-tuan. Bermakna bisu dia tuan-tuan. Begitu juga kita mempunyai tangan. Saya boleh memegang mikrofon ini. Tuan-tuan sebelum datang sembahyang tadi boleh pergi makan dulu, menggunakan tangan untuk suapkan mulut. Di luar sana ada orang berpakaian seperti kita, pakai sweater dan sebagainya. Bila kita hulurkan tangan untuk bersalam, rupanya tangan dia kudung tuan-tuan, tidak mempunyai tangan. Begitulah hakikatnya tuan-tuan. Kita mempunyai kaki juga. Kita boleh berjalan daripada pejabat untuk sampai ke masjid. Tetapi ada orang yang kita pergilah melawat ke wad-wad dan sebagainya, di wad patah dan sebagainya, ada yang sudah tidak mempunyai kaki tuan-tuan. Jadi dengan begitu banyak yang nikmat yang Allah kurniakan kepada kita hari ini, apakah kita masih lagi tidak mahu? Apakah kita ini masih lagi berkira-kira untuk menggunakan segala nikmat yang Allah bagi ini untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Yang mana kita masuk ke dalam rumah Allah, masjid ini, kita tidak pernah dikenakan tiket tuan-tuan. Kita tidak pernah dikenakan bayaran untuk masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk kita pergi berhibur di kelab-kelab malam, ataupun di pasar-pasar malam, ataupun di mana-mana juga tempat yang lain selain daripada masjid, dengan tujuan untuk menenangkan diri, kita perlu mengeluarkan duit tuan-tuan. Tuan-tuan datang masjid, tak perlu keluar duit. Tuan-tuan datang surau pun tak perlu keluar duit. Habis derma macam mana tuan? Derma tak wajib kan? Tuan-tuan tak perlu masuk tabung kalau tidak ada kemampuan dan sebagainya. Tetapi dengan derma yang tuan-tuan hulurkan itulah, maka program-program masjid boleh berjalan. Daripada kuliah Zuhur 3 kali seminggu,
Dengan sumbangan tuan-tuan boleh kita buat 5 hari berturut-turut kecuali Sabtu dan Ahad. Di situlah pengorbanan, di situlah sumbangan tuan-tuan kepada gerakan untuk mengimarahkan masjid. Adakah kita masih lagi untuk berkira-kira tuan-tuan untuk datang ke masjid? Apakah kita ini masih lagi nak menggunakan mata yang Allah gunakan yang boleh melihat ini? Berkira-kira lagikah kita untuk memandang Al-Quran, untuk membaca Al-Quran? Sedangkan yang saya katakan tadi, ada orang yang teringin nak baca Al-Quran tapi tak nampak. Masa juga belajar pula bagaimana nak menggunakan Quran Braille dan sebagainya. Astaghfirullahalazim. Adakah kita masih lagi tidak mahu menggunakan mulut kita yang boleh berkata-kata ini untuk sekurang-kurangnya kita berdoa walaupun sepatah tuan-tuan? Tidak mahukah kita menggunakan mulut, kata-kata yang Allah kurniakan kepada kita ini untuk kita mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Perempuan yang berada di atas sana, tidakkah mahu menggunakan mulut yang Allah kurniakan untuk kita mengajak kawan-kawan kita muslimat ataupun wanita di luar sana yang masih belum menutupkan aurat untuk kembali menutup aurat dan sebagainya? Kita kena gunakan tuan-tuan. Adakah tangan yang Allah gunakan pada kita ini tidaklah susah untuk kita seluk dalam poket kita? Carilah berdasarkan kemampuan kita walaupun 10% untuk kita hulurkan dalam tabung, baik di masjid, sekolah dan sebagainya. Semua ini merupakan nikmat yang cukup besar. Kalau Allah cas kepada kita, pasti kita tidak akan mampu untuk membayarnya tuan-tuan. Sedang jemaah yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab itulah Nabi pernah berkata, jadilah kamu daripada golongan yang sedikit. Pelik sahabat-sahabat kan? Kenapa Nabi kata jadilah kamu daripada golongan yang sedikit? Inilah punca dia. Sedikitnya orang yang bersyukur kan. Qalilan ma tashkurun. Begitu ramai manusia yang berada di sekeliling masjid ini pada hari ini. Begitu ramai manusia yang boleh memenuhi masjid pada hari Jumaat. Tetapi banyak ini sahaja yang boleh hadir pada zuhur ini. Maka kita tergolonglah di kalangan golongan yang sedikit itu. Alhamdulillah. Begitu ramainya manusia di kawasan ini. Begitu ramainya manusia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala pilih tuan-tuan. Di kalangan kawan-kawan tuan-tuan yang berada di pejabat sana tu, tuan-tuan yang Allah pilih untuk hadir solat secara berjamaah di awal waktu mengikut cara Nabi SAW. Suatu nikmat yang kita cukup besar kalau kita nilai. Kalau kita renung, ya Allah, syukurlah kepada ya Allah. Begitu juga mari kita muhasabah dengan nikmat Allah kurniakan kepada kita. Tidakkah kita pernah duduk seorang-seorang kita berkata-kata kepada diri kita sendiri, semua ini milik kita, walaupun hakikatnya Allah yang punya. Tetapi mata ini kita yang punya. Mata saya ada pada diri saya, mata tuan-tuan adalah pada tuan-tuan. Tidakkah kita mahu lagi, masih lagi kita nak memandang perkara-perkara yang haram, sedangkan mata itu kita yang punya? Masih lagi kita nak memandang isteri-isteri orang, sedangkan isteri yang di rumah itu milik kita? Masihkah lagi kita tidak mahu muhasabah tuan-tuan atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita? Jangan sampai kita ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai calon-calon api neraka. Saya selalu akan ulang ayat ini sebagai peringatan kepada diri saya kan. Allah sebut dalam Al-Quran apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami isikan penuh api neraka itu daripada golongan manusia dan jin, minal insi wal jins. Di antara faktor yang menyebabkan kita ini menjadi calon-calon api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kita dikurniakan hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita tidak pernah menggunakan hati itu untuk memahami atas segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka dikurniakan nikmat mata, tetapi tidak digunakan nikmat mata yang Allah kurniakan kepada kita untuk menilai, untuk melihat
segala ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memahaminya. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar peringatan-peringatan daripada manusia yang memberikan peringatan. Bahkan mencela pula manusia yang memberikan peringatan. Maka kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Maka mereka yang mempunyai hati, mempunyai mata dan mempunyai telinga tetapi tidak digunakan, mereka itulah seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang. Sebagai contoh tuan-tuan, kalaulah binatang itu mengawan tuan-tuan, tidak akan ada binatang lain yang rakam sewaktu kawan dia mengawan. Tetapi di saat manusia hari ini bersinar tuan-tuan, ada orang boleh tolong rakam, siap upload lagi ke dalam internet, dalam macam-macam lah, web dan sebagainya. Maka tidakkah buruk kita, perangai kita lebih daripada binatang kan? Binatang yang tidak ada akal dan sebagainya, kalau dia buat projek pun tak ada pernah pun kita masuk dalam TV, tak pernah masuk pun dalam web dan sebagainya. Kalau masuk pun manusia yang perangai seperti binatang yang rakam. Itulah hakikatnya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Maka kita termasuk dalam golongan ini tuan-tuan. Jadi hari ini kita nak sebut satu ayat Al-Quran. Allah sebut dalam surah Asy-Syams, Wasy-Syamsi wa duhaha itu. Allah kata, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya kami ilhamkan kepada jiwa itu. Fa'alhamha fujuraha, jalan-jalan fujur, maksiat, fahsyah dan sebagainya. Wattaqwaha, dan kami ilhamkan kepada manusia itu, jiwa itu, jalan-jalan yang membawa kepada ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan alangkah ruginya mereka yang mengotori jiwanya. Tuan-tuan yang telah Allah sekalian, hadis Nabi pun dah sebut, wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Di dalam diri manusia itu, ketahuilah kamu, kata Nabi, di dalam diri setiap manusia itu ada seketul daging. Kalau baiklah daging itu, maka baiklah setiap anggota yang lain, baiklah keseluruhan jasadnya. Tetapi jika rosaklah daging itu, seketul daging itu, maka rosaklah keseluruhan jasadnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah benda hati itu, daging yang kita masukkan itu adalah hati. Besarnya peranan hati yang Allah kurniakan kepada kita. Setengah ulama kata hati itu jantung lah. Tapi qalb itu apa yang ada di dalam itu, yang di dalamnya, naluri itu, naluri kebaikan dan kejahatan itu, di situ yang terletak. Cuma kedudukan dia itu di dalam hati lah, di dalam kita punya dada ini, kedudukan mudghah itu tadi. Jadi ulama mengatakan hati ini ibarat raja, ibarat raja, dan anggota ini ibarat pengawal-pengawalnya. Raja yang bersemayam di istana adalah ibarat hati kita, dan pengawal yang mengawal istana adalah ibarat segala anggota tubuh badan kita. Jika baiklah anggota badan, jika baiklah hati kita, maka baiklah segala anggota badan kita, pergerakan kita dan sebagainya. Besarnya peranan hati ini. Kalau kita tengok dalam bahasa Melayu pun, kalau kita tengok orang tu senyum, kan kita panggil senang hati kan? Kita tengok orang tu muram je, termenung, kita kata dia susah hati. Kita tengok orang tu
selalu bagi derma ke masjid dan sebagainya, kita panggil dia murah hati. Tapi kalau orang tu tidak ikut, tak ada pula istilah selain daripada itu kan. Tapi kalau kita kata orang tu terlampau khianat sebagainya, busuk hati kita panggil. Tapi kalau kita ada nikmat, orang tu dengki dengan kita panggil dia iri hati kan. Jadi banyak perkataan yang berkait dengan hati, baik yang baik, baik yang buruk. Jadi hati-hati pun hati juga kan. Dan menunjukkan besar kepada hati. Hati yang baik akan melahirkan individu yang baik. Tidak boleh kita kata saya ni mulut je jahat, Ustaz, hati baik. Selalu kita dengar kan. Bagaimana mungkin mulut, perkataan yang keluar daripada mulut kita berpunca dengan hati yang baik. Ataupun kita selalu dengar daripada mata turun ke hati. Tak ada. Daripada hati bagi signal ke mata, mata tengok, baru balik ke hati balik untuk tindakan selanjutnya. Jadi di situ hati yang kotor akan melahirkan manusia yang suka bermaksiat, manusia yang tidak rasa bersalah bila bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat dia, kalau taat kepada aku, tidak sedikit pun akan menaikkan kekuasaan aku, kerajaan aku, tetapi aku akan bagi ganjaran kepada kamu, ganjaran yang cukup besar, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kau bermaksiat kepada aku, tidak juga melemahkan aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kau tunggu azab aku yang bakal menunggu kau, bukan setakat kau di akhirat sana. Di atas dunia pun Allah boleh sempitkan dada kau. Di atas dunia pun Allah boleh sempitkan kehidupan kita, tuan-tuan, kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati ini kita kena perlu jaga, kita kena perlu bersihkan dia. Kalau kotor pada pakaian kita nampak, kita akan bersihkan dia, maka akan terhasillah baju yang kembali bersih. Tetapi kotoran di dalam hati tidak ada sesiapa pun yang akan nampak, melainkan Allah, bantuan punya diri sahaja. Hati yang kotor, Tuhan punya diri sahaja yang boleh tahu. Bila mana dia sukar untuk membaca Al-Quran, bila mana sukar untuk melakukan solat sunat dan sebagainya, suka pula kepada maksiat dan sebagainya, bermakna hatinya telah menjadi kotor. Jadi bagaimanakah untuk kita membersihkan hati dan jiwa kita ini, tuan-tuan? Inilah di antara cara-caranya. Bila mana kita hadir mendengar peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kira di masjid, di surau dan sebagainya, sedikit sebanyak dia akan membersihkan jiwa kita. Sedikit sebanyak dia pasti akan menyentuh jiwa kita. Kalau jiwa kita sememangnya kotor, tuan-tuan, sedikit sebanyak dia akan mengingatkan kembali kepada kita, alangkah benarnya apa yang dikatakan oleh ustaz-ustaz itu. Maka ya Allah, kurniakan hidayah kepada aku kan. Aku buat jahat, memang aku akui kan, tetapi manusia ni lalai, aku ni lalai ya Allah. Maka kau jadikan kehadiran aku dalam majlis-majlis ilmu ini sebagai satu usaha untuk aku menyucikan jiwa aku, supaya aku bertemu denganmu nanti ya Allah. Ya Allah sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada aku dengan sebenar-benar takwa. Ya Allah kata, kembalilah kepada aku dalam keadaan kamu benar-benar Islam, benar-benar selamat dan sebagainya. Jadi hati ini kita perlu bersih, tuan-tuan. Di antara perkara lain yang boleh membersihkan jiwa kita, solat. Solat yang sempurna. Saya selalu sebut dalam setiap kuliah saya menekankan tentang solat. Solatlah kita dengan tenang, tuan-tuan. Pernahkah kita bermuhasabah tentang kualiti solat kita pada hari ini? Pernahkah kita membayangkan setiap kali sebelum kita mengangkat takbir itu, kita membayangkan solat itu merupakan solat yang kita paling akhir, solat kita yang terakhir? Maka bagaimanakah persembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita sudah menyedari bahawa solat itu merupakan solat kita yang terakhir? Mungkin kita tidak bersempat untuk berjumpa dengan solat asar nanti, dan tidak mustahil kita tidak berjumpa. Adanya di kalangan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala mati ketika dalam sujud. Mati ketika dalam sujud.
mati ketika tahiyat dan sebagainya, mati ketika memberi kuliah dan sebagainya. Bermakna begitu dekatnya maut itu di sisi kita kan. Begitu dekatnya maut itu dengan kita. Tetapi bagaimana persembahan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tenangkah kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sempurnakah kita punya wuduk ketika kita berwuduk? Sempurnakah bacaan kita, rukun-rukun kita di dalam solat? Seperti biasalah, lagi 5 minit ni kita sentuh pasal solat, khususnya solat berjamaah. Sebagaimana yang kita ketahui tuan-tuan, dalam mendirikan solat ini dia adanya rukun fi'li, rukun qawli. Kita sentuh dulu pasal rukun yang melibatkan perkataan. Rukun ini kalau kita salah je, silap je, terbatallah solat kita. Pentingnya rukun. Rukun yang melibatkan perkataan ada 5. Yang pertama, takbiratul ihram. Nanti kita terang balik. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, suratul Fatihah, bacaan Fatihah. Yang ketiga, tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir. Yang keempat, selawat ke atas Nabi. Dan yang kelima, memberi salam yang pertama. 5 benda ni jangan kita tersilap, jangan kita tersalah, kerana ia merupakan rukun. Rukun yang melibatkan perkataan. Bila mana rukun melibatkan perkataan, kita kena betul dari segi bacaannya. Dan perlu didengar di telinga kita. Ini pun satu bab yang lain. Bagaimanakah yang dikatakan bacaan kita dalam solat itu, terutamanya yang rukun itu, didengari di telinga kita. Jadi bila mana kita tidak faham, maka berlakulah bermacam-macam versi kan? Ada yang membaca sampai terlampau kuat. Ada. Kalau di masjid lama saya dulu, terlampau kuatnya jemaah ni baca, sebiji macam Fatihah imam tu. Lepas amin tu dia baca dia punya Fatihah tu, nak bagi dengar ke telinga dia, sebiji lagu imam yang baca semayang tadi. Masya-Allah. Mengganggu. Bukan setakat mengganggu yang di sebelah dia, mengganggu satu saf mungkin boleh berlaku kan. Yang dikatakan dengar di telinga kita itu memadailah dengan kita menggerakkan bibir kita. Faham maksud saya? Bila kita menggerakkan bibir kita, tuan-tuan cuba buat. Cuba baca Fatihah tanpa mengeluarkan suara, tapi menggerakkan bibir. Macam mana pula Ustaz? Tak dengar suara. Mana tak dengar di telinga. Andai kata kita solat di tempat yang bising, contoh, tuan-tuan boleh dengar suara tuan-tuan. Di situ nak bagi fahaman mudahnya, bila mana kita buka mulut itu, bermakna kita mendengarkanlah di telinga kita. Tapi ada juga yang masih lagi, bila mana takbiratul ihram, senyap je. Senyap je. Sekadar pergerakan. Mengangkat takbir itu masih sunat lagi. Tetapi bacaan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar itu tak didengar pun kadang-kadang kita ni. Solat berjamaah contoh, selagi mana imam belum lagi selesai dia punya takbiratul ihram, barang siapa yang mengangkat takbir, tidak sah solat dia. Faham maksud saya? Setengah orang bila imam tengah Allahu billah apa semua, bila standby dah usalli. Selagi mana imam belum Allahu Akbar, kalau imam masih Allah, kita pun Allahu Akbar, tak sah solat itu. Solat berjamaah kena hati-hati tuan-tuan. Begitu juga bacaan Fatihah dan sebagainya. Perasan tak kita bila mana kita baca Fatihah ketika solat? Sirnya terutamanya. Kita baca kadang-kadang satu nafas ya. Katalah kita baca berbunyi untuk diri kita lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai habis. Boleh satu nafas. Tapi di manakah hubungan di antara ayat ke ayat itu? Nak baca senafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu baru nak sambung. Belum lagi kita baca
dengan kita meninggalkan maka sebelum itu ya itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bismillahirrahmanirrahim. Terus lompat ke mim kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana ya alamin? Kalau laju segala mana pun kena wujudkan ya di situ kan. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim begitu kadang-kadang. Ini hati tuan-tuan bila mana melibatkan rukun qauli ini silap saja tidak sah solat kita. Terutamanya jaga-jagalah di bacaan surah Al-Fatihah itu. Surah Al-Fatihah itu mengandungi 119 huruf. Setiap huruf itu wajib disebut. Tertinggal satu huruf kita baca surah Al-Fatihah dalam solat, terbatallah solat itu. Itu terutamanya di bacaan wal-dhalin itu, yang 6 harakat itu. Kita dalam solat yang kadang-kadang kita jaga, kita tahlil wal-dhalin macam tu je. Jadi jagalah bacaan solat, bacaan Fatihah di dalam solat sama dah juga bacaan. Jumhur ulama mengatakan wal-dhalin itu 6 harakat. Kita pula pandai-pandai pergi buat 2. Siapa kita tuan-tuan? Jadi hati-hatilah insya-Allah tuan-tuan. Untuk masuk itu kita kena hadir majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan kena rajin-rajin datang majlis ilmu. Biarlah ustaz tu cakap perkara yang sama sekalipun. Biarlah ustaz tu ustaz yang sama sekalipun. Tetapi ilmu dan kefahaman, hidayah yang Allah bagi pada masing-masing berbeza tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan yang datang hari ini tak dapat apa. Tapi tiba-tiba tuan-tuan datang esok dapat pula kan. Itu hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita lapangkan jiwa kita, dada kita untuk kita sanggup masih lagi terimalah setiap apa yang disampaikan. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikata, jangan lihat siapa yang berkata. Maka kita boleh dapat manfaatnya insya-Allah. Jadi tuan-tuan tak banyak-banyaklah. Kalau ambil masa lebih sikit, insya-Allah mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Ambillah pengajaran daripada apa yang saya sampaikan tadi, terutamanya berkaitan dengan nikmat Allah yang cukup banyak kepada kita. Ambillah masa duduk seorang-seorang, kita renung-renung balik tuan-tuan. Andai katalah Allah sambutkan segala nikmat itu, ditutupkan mata kita saat ini, kita berjalan tak jumpa pintu, diikat tangan kita nak ambil kunci motor tak sampai, kita renung sendirilah. Renung ramai-ramai tak rasa, tapi bila kita renung duduk diam-diam tengah-tengah malam tu, bangunlah tuan-tuan, tengok bola lah. Tapi ambil masa juga ada untuk kita renung balik sepanjang umur aku ni, yang baki yang masih ada ni, cukup tak bekalan aku himpunkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup kena tambah, kalau cukup kena bertambah juga. Mudah-mudahan kita ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.